Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada rakan-rakan petani. Saya doakan agar kawan-kawan semua dalam keadaan sihat selalu, berada dalam rahmat Allah dan dipermudahkan segala urusan. Baiklah, untuk aktiviti vlog saya pada pagi ni, saya nak lakukan proses cantuman tanaman durian lah. Yang mana video sebelum ni saya tunjukkan kaedah cantuman tanaman durian bagi anak pokok yang berusia baru 3 minggu, yang saya gunakan tunas, dan saya gunakan tunas dari pokok usia lebih kurang setahun 7 bulan untuk dijadikan sebagai tunas, nak dijadikan sebagai sayon untuk anak pokok yang kita cantum. Untuk video kali ni saya nak tunjukkan juga berkenaan dengan kaedah cantuman yang sama, iaitu cantuman baji, yang mana kita akan menggunakan anak pokok yang berusia 1 bulan, anak pokok yang berusia 1 bulan, dan tunas pun saya ambil di pokok yang sama juga, berusia setahun 7 bulan lah. Jadi saya ada dua kaedah yang saya nak tunjukkan kepada kawan-kawan, yang mana kalau kawan-kawan yang baru saja nak cuba-cuba belajar tentang kaedah cantuman tanaman durian, kita boleh mula daripada anak pokok yang berusia 1 bulan lah. Yang mana kalau kawan-kawan yang buat cantuman anak pokok yang berusia 6 ke 7 bulan tak menjadi, tak berjaya, jadi saya tunjukkanlah juga kaedah anak pokok yang baru berusia 1 bulan, yang mana baru-baru nak belajar tentang cantuman tanaman durian. Dan kaedah ini orang kata bagi mereka-mereka kawan-kawan di luar sana yang baru nak belajar tentang cantuman tanaman durian lah. Kalau buat-buat semua tak jadi, buat-buat tak jadi, jadi kita boleh buat cantuman bagi anak pokok yang baru saja berusia 1 bulan. Jadi saya ada dua kaedah. Kawan-kawan tengok video ni sampai habis lah. Sebelum saya teruskan kepada tutorial saya kaedah cantuman ini, kepada yang baru singgah ke channel saya ni, jangan lupa untuk subscribe, tekan button subscribe, lepas tu tekan button loceng lah di sebelah button subscribe tu, supaya mendapat notifikasi video terbaru saya. Lepas tu jangan lupa juga untuk like, komen serta share video saya di YouTube dan juga di Facebook page Minda Tani . Okey, sebelum tu saya nak ambil tunas, lepas tu saya nak ambil anak pokok di petak semayan yang berusia 1 bulan. Okay, kawan-kawan, kita gunakan tunas pada pokok berusia 1 tahun 7 bulan. Saya tanam pokok ni bulan 1 atau bulan 2, saya pun dah tak ingat, tapi tahun lepas lah, tahun 2020. Okey, kita ambil tunas untuk buat baji. Kita pilih dulu tunas yang mana sesuai. Apa yang saya nak kongsikan, yang mana kita buat cantuman pada usia pokok setahun 7 bulan. Lepas tu kita nak tengok juga keberhasilan kaedah cantuman pada anak pokok yang baru berusia 1 bulan. Ada orang cakap tak boleh ambil tunas pada pokok yang baru berusia setahun setengah kan. Ni kita cuba buat, jadi tak jadi. Tapi pastikan kawan-kawan dah tahulah variety pokok yang kita ambil ni adalah jenis yang kita nak lah. Kalau blackthorn lah, kalau musangking. Jadi kita dah tahu awal-awal lah pokok variety apa kalau kita gunakan pokok yang belum berbuah lagi kan. Saya potong-potong dulu, lagi saya ambil. Kita tak nak yang daun dah pecah. Kalau daun yang dah pecah memang tak sesuai untuk buat baji. Okey, kita ambil yang belum pecah lagi lah. Yang hampir-hampir nak pecah tu kita ambil yang tu. Yang dah pecah kita tak gunakan. Macam ni boleh lah. Kita dapat berapa ni? Ada lagi. Okey kawan-kawan, saya dah dapat dah tunas untuk kita melakukan proses pembiakan tanaman durian ni. Kepada kawan-kawan yang mana nak dapatkan tunas untuk buat masa ni, memang pokok baru orang kata dah habis berbuah kan. Bila pokok dah habis berbuah, memang kebiasaannya tunas tak ada sangat.
di pokok. Jadi selepas kita buah dah habis tu, digalakkan untuk kawan-kawan melakukan proses pembajaan lah terlebih dahulu. Lebih kurang sebulan atau hingga 2 bulan, cuba tengok balik lah pada pokok tu ada tak tunas. Kebiasaannya lepas 2 bulan lepas pembajaan, pokok dah mengeluarkan tunas semula lah. Yang saya masukkan ni adalah untuk kita nak buat baji lah. Tapi sebaik-baiknya kalau nak buat cantuman batu tunas ataupun sisi pun tak digalakkan lah untuk ambil tunas pada pokok yang baru siap berbuah. Sebab tunas tu dia tak berapa nak matang. Saya tak galakkan lah untuk ambil tunas pada pokok yang baru saja habis berbuah. Kalau boleh lagi bagus kita baja dulu. Lepas 2 bulan lepas pembajaan dilakukan, baru kita ambil tunas tu lah. Jadi saya teruskan lah untuk proses saya nak ambil anak pokok di petak semayan lah. Lepas tu nanti kita akan melakukan proses cantuman lah. Okay, sebelum tu saya nak buang dulu daun ni. Okay, saya dapat komen daripada kawan kita yang mana buat kaedah cantuman baji ni, kalau tak buang daun boleh tak? Jawapan dia boleh, tak ada masalah. Saya buang daun ni sebagai indikator dan juga untuk mengelakkan daripada tunas yang kita cantum ni rosak lah. Sebab plastik yang plastik sungkupan yang saya guna tu terlalu kecil. Kalau besar tak ada masalah. Lepas tu adalah sifu-sifu beritahu sebaik-baiknya kita buanglah daun supaya kita nak elakkan daripada tunas kita ni getahnya akan tersejat atau disalurkan ke daun. Kita tak nak yang daun tu. Jadi kebiasaannya saya buat yang macam ni lah. Saya buang untuk yang baji, saya buang daun, tinggal lebih kurang suku lah. Suku macam ni lah. Kalau untuk cantuman sisi pun kita kena buang lah. Kalau cantuman sisi kita kena buang daun terus. Tinggal tangkai daun yang sedikit macam ni. Lain orang lain cara dia kan, tapi yang cara saya macam ni lah. Saya kalau boleh nak buat lebih kurang 3 atau 4 saja anak pokok. Maknanya saya ada 2 kaedah yang saya nak tunjukkan. Maknanya saya kena pakai lebih kurang 8 lah, 8 anak pokok. Tengok atas tunas ni, tengok atas tunas ni lah. Kalau ada lebih kita buat lebih lah. Kita buang daun dulu. Kalau buat macam ni lawa kan. Kalau nak buat daun penuh boleh juga macam ni kan. Terus cantum, tak ada masalah. Tapi untuk kaedah kita buat ni menggunakan anak pokok yang masih lembut lagi batang dia. Jadi saya risaukan dia berat kan. Bila dia berat nanti rosak pula tempat kita nak buat belahan tu nanti. Jadi biar dia macam ni, ringan sikit. Ni anak pokok berusia 1 bulan. Saya gunakan yang 1 bulan ni. Okay, saya cabut. Terus saya nak buat cantuman lah. Okay, mula-mula kita nak buat yang mula-mula saya nak buat yang jenis cantuman baji. Kita cantum di bahagian atas sini. Kita lap dulu sebab ada pasir apa kan. Alatan yang saya gunakan hanya pisau, pisau cukur ni. Pisau cukur dengan parafilm lah. Parafilm. Parafilm. Saya potong kecil-kecil macam ni. Selain daripada tu, tunas lah, tunas pokok penanti. Lepas tu sketias lah. Saya potong pada batang ni. Pastikan saiz batang ni kita akan pilih lah tunas-tunas yang sesuai lah. Macam ni tunas dia besar sangat kan. Jadi kita pandai-pandai lah pilih untuk mana yang sesuai untuk batang pokok penanti ni nanti. Jadi kita potong sini. Ni kita buang. Lepas tu kita ambil. Ini tunas ni besar sangat yang bahagian bawah ni. Mungkin kita pakai yang sini saja. Ni kita tak nak. Kita letak tepi. Mula kita ni lah, buat belahan dulu. Belah di tengah. Okey. Dengan pelan-pelan lah. Sebab dia batang lembut lagi, jadi dia mudah terkoyak. Ya kawan-kawan. Pelan-pelan. Agak-agak tengah gitu. Okey. Lepas tu kita buat macam biasalah untuk buat baji. Okey. 1
depan dan belakang sama panjang, sama panjang lah dia punya torehan kita ni. Okey, tu kita cantum lah. Macam nak buat baji. Kita ambil parafilm. Kita balut lah. Dia kalau cara macam ni, kaedah macam ni dia susah sikit sebab lembut kan. Pokok penanti, anak pokok ni lembut, jadi kena buat secara gentle lah. Jangan kasar-kasar sangat. Saya gulung-gulung macam ni. Okay, ini cara bagi kawan-kawan yang baru nak belajar cantum ataupun buat cantuman dah banyak kali tapi tak jadi-jadi untuk pokok penanti yang dah besar. Jadi kita cuba cara macam ni pula. Mana tahu dengan cara kaedah yang macam ni dapat membantulah kawan-kawan yang mana buat cantum tak jadi, kita guna kaedah yang macam ni pula. Okey. Kita agak-agak dah kata dah rapat kan kita punya balutan tu. Okey, siap lah. Yang macam ni. Ini cara yang pertama, kaedah yang pertama baji. Okey, saya tunjuk yang kedua pula. Okey, yang kedua saya gunakan anak pokok yang tak berapa nak besar sangat, tak berapa nak besar sangat. Yang ni pun tak besar sangat, sedang-sedang lah. Berbanding dengan yang ni besar sikit. Ini kecil sikit. Saya guna yang ni yang kecil sikit. Yang ini kita buang semua ni. Kita akan buat baji pada batang ni. Yang video sebelum ni saya buat sini kan. Ni sekarang kita buat kat sini pula. Okey. Mana ada dua kaedah lah untuk baji. Ni kena hati-hati dah, saya tertoreh ke luar dah. Okey, kita ambil tunas. Okey, jadi kita cantumkan di tempat yang kita belah tadi. Kalau besar sangat kita letak paling tepi sekali lah. Kalau rootstock kita ni, keratan kita ni, pokok penanti ni besar sangat, jadi kita letak sayong tu di belah tepi sekali. Kita tak letak tengah-tengah lah, kita letak paling tepi. Kalau macam ni kita tepi macam ni. Okey, ambil parafilm, kita balut lah. Okey, alhamdulillah saya punya selesai dah saya punya cantuman saya ni. Okey, proses yang terakhir saya perlu untuk pindahkan ke dalam polybag lah. Okey, kita kasih kemas dulu. Okey, lebih kurang 10 pokok lah yang saya dapat gunakan dan 10 tunas. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, 10. Okey, baiklah. Proses yang seterusnya saya siram. Okey, lepas tu proses yang terakhir adalah kita buat sungkupan lah menggunakan plastik putih. Okey, baiklah. Saya dah susun yang kaedah A dengan kaedah B, yang mana kaedah A tadi saya sebutkan yang kita buat pembiakan menggunakan batang pokok penanti ni, yang sedikit lah batang dia tu, ngam-ngam untuk kita letakkan tunas tu. Lepas tu yang kaedah B yang kita gunakan batang pada sistem pengakaran tu. Kalau masih tak faham lagi, kawan-kawan tengok balik yang kaedah yang saya buat, dua kaedah tu lah, yang dua kaedah yang saya tunjukkan tadi. Okey, macam ni. Mana ada dua kaedah.
Okey, satu kaedah yang kita buang semua tunas, kira tunas lah, tunas pokok peranti ni buang. Betul. Yang ini kita cantum di bahagian batang. Ada dua kaedah. Yang lain-lain kita buat lah terus. Okey, itulah saya nak kongsikan dengan kawan-kawan. Nanti result nanti kita akan share semula.